Buletin Didik 15 Mac bersama saya Nohalifah Gani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelajar Kolej Vocational Keningau Sabah mengharumkan nama negara setelah memenangi tempat pertama dalam Festival Seni Brazil. Pertandingan yang diadakan secara atas talian itu berlangsung pada 10 Mac lalu. Pasukan Kolej Vocational Keningau Sabah dibarisi 5 pelajar iaitu Aaron David, Syafiz Faizi, Efred Maranis, Isaac Ilan dan juga Adam Kanafiah. Mereka melakukan persembahan pantomim bertajuk Dirty Laundry yang mengisahkan situasi buli di sekolah. Persembahan turut diselitkan pengajaran tentang keburukan buli. Kejayaan pelajar terbabit mendapat perhatian pengarah kolej, Johari Elais Jabid Sabin. Menurut Johari, inisiatif pelajar yang meneroka genre baharu dalam seni persembahan perlu diberi pujian. Mereka juga harus dijadikan contoh kepada pelajar lain. Guru besar sebuah sekolah di Pulau Pinang memperkenalkan satu inovasi untuk menyelesaikan masalah beg sekolah berat. Inovasi Smart and Easy Table SNET 2.0 diperkenalkan oleh Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Permai, Muhammad Sabarullah Sheikh Ismail. Menurut Sabarullah, idea pengubahsuaian meja dan kerusi sedia ada bertujuan mewujudkan suasana pembelajaran lebih efisien. Selain itu, ia sebagai satu langkah penyelesaian untuk menangani isu beg berat dalam kalangan murid sekolah rendah. Jadi, saya melihat meja. Dan melihat meja ni, saya kata, apa salahnya kalau saya buat satu inovasi, meja yang sedia ada ni, saya buat beberapa penambahan untuk jadikan satu laci. Dia ni ada dua laci sebab dua sesi untuk menyimpan buku teks, buku aktiviti, buku tulis. Jadi laci ni ada dua laci. Laci yang pertama ni untuk sesi pagi, laci yang kedua ni untuk sesi petang. Selain kemudahan menyimpan buku, meja terbabit juga mempunyai ruang untuk meletakkan alat tulis serta botol minuman. Inovasi Sabarullah mendapat sokongan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Susulan itu, jalinan kerjasama dilakukan dengan Institut Kemahiran Mara, Sungai Petani dan Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Tun Uda untuk reka bina semula inovasi Sabarullah. Dalam tempoh ini, sebenarnya Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang telah meminta kepada Encik Sabarullah untuk melihat kepada impak atau keberkesanan meja dan kerusi yang digunakan sekiranya ada ruang untuk penambahbaikan, dan insya-Allah akan ditambah baik lagi agar meja dan kerusi ini lebih praktikal dari segi kegunaan, dari segi keselamatan agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pada peringkat awal, 32 meja sudah pun siap dan digunakan di sebuah kelas sesi pagi dan petang. Pembikinan meja terbabit menerusi sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Seri Permai. Sabarullah menjangkakan inovasi SNET 2.0 akan mula dimanfaatkan 1,438 murid membabitkan 24 kelas 2 sesi bermula April ini dengan peruntukan sebanyak RM106,000. Kementerian Pendidikan KPM sedang meneliti semula garis panduan dan prosedur kemasukan kanak-kanak warga negara tanpa dokumen ke sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan di bawah kementerian itu. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, sementara penelitian itu dilaksanakan, Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 1/2009 kemasukan kanak-kanak warga negara tanpa dokumen ke sekolah dan Surat Siaran KPM Bilangan _3 tahun 2018 permohonan kemasukan sekolah murid bukan warga negara masih berkuat kuasa. KPM menyedari terdapat kes-kes di mana anak-anak warga negara tidak dapat meneruskan pendidikan di sekolah rendah. Justru sebarang isu yang timbul berhubung perkara itu akan dipertimbang berdasarkan maklumat kes dan tertakluk kepada peraturan serta undang-undang. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kemasukan ke sekolah bagi kanak-kanak warga negara tanpa dokumen adalah berdasarkan Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 1/2009 kemasukan kanak-kanak warga negara tanpa dokumen ke sekolah bertarikh 11 Mac 2009. Sementara itu, kemasukan ke sekolah bagi murid bukan warga negara adalah berpandukan kepada Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 3
tahun 2018 permohonan kemasukan sekolah murid bukan warga negara bertarikh 15 Januari 2018. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja bagi kementerian itu di Dewan Rakyat semalam. Datuk Dr. Razzie memaklumkan Kementerian Pendidikan juga mengadakan perbincangan dengan Kementerian Dalam Negeri serta agensi berkaitan untuk meneliti semula garis panduan berhubung perkara berkenaan. Dalam pada itu, beliau turut menjelaskan Zero Reject Policy ZRP bukan merujuk kepada kemasukan murid tanpa dokumen ke sekolah. Sebaliknya, ia merujuk kepada penempatan persekolahan murid berkeperluan khas di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan tanpa menafikan hak mereka untuk menerima pendidikan di sekolah di bawah Kementerian Pendidikan. Sementara itu, Datuk Dr. Razzie memaklumkan bahawa kerajaan tidak meletakkan nilai ambang bagi membolehkan murid hadir ke sekolah tanpa sistem penggiliran meskipun terdapat peningkatan kadar vaksinasi di sekolah-sekolah tertentu. Kerajaan sebaliknya akan memantau keadaan semasa, mengambil kira peralihan ke peringkat endemik COVID-19 untuk membolehkan semua murid hadir ke sekolah seperti biasa. Jadi daripada kita memperincikan sekolah-sekolah yang boleh pergi tanpa penggiliran kerana kadar vaksinasi tinggi, kita sedang melihat untuk membenarkan semua sekolah pergi tanpa penggiliran setelah kita duduk berbincang dan berbincang juga dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi bila buka sekolah ini, kita masuk dahulu sekolah yang bawah 600 orang murid ini tanpa penggiliran. Kita lihat bagaimanakah keadaannya. Sekiranya ianya dapat berjalan dengan baik, the rest of the school akan dibawa masuk tanpa penggiliran. Sekolah-sekolah lain di seluruh negara akan dibawa masuk tanpa penggiliran. Cuma tarikh itu, kesesuaian itu kita akan tetapkan kemudian. Jelasnya, terdapat baki 1,700 sekolah di seluruh negara yang masih menggunakan sistem penggiliran dan sekolah-sekolah peringkat rendah tidak akan bergilir apabila sesi persekolahan baharu dibuka pada 21 Mac ini. Pada minggu lalu, Datuk Dr. Razzie berkata sistem penggiliran bagi sekolah rendah lebih 600 orang dijangka boleh ditamatkan pada bila-bila masa berbanding menetapkan sasaran kadar vaksinasi. Bukan semua graduan ikhtisas pendidikan dapat dimasukkan menerusi sesi pengambilan guru secara sekali atau one-off. Timbalan Menteri Pendidikan 1, Dr. Mah Hang Sun berkata, graduan berkenaan perlu melalui proses yang ditetapkan kerajaan sebelum bersedia dilantik ke jawatan tetap sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan SPP. Bukan semua graduan dengan ikhtisas dapat kita ambil untuk pengambilan one-off ini. Jadi mereka perlu melalui proses yang telah ditetapkan. Ditanya sama ada kerajaan bercadang menyambung kontrak guru interim memandangkan ramai dalam kalangan mereka, khususnya option bahasa Inggeris dan pendidikan Islam di Sabah dan Sarawak akan menamatkan khidmat kontrak tahun ini, Hang Sun berkata berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, Kementerian Pendidikan mensyaratkan graduan fasih berbahasa Melayu dan bahasa Inggeris di tahap independent proficiency seperti ditarifkan oleh Common European Framework of Reference for Languages CEFR. Bagaimanapun, guru interim yang tidak memenuhi syarat CEFR C1 akan turut ditemuduga untuk tujuan lantikan tetap sebagai PPP Grade DG 41 oleh SPP. Namun perlu mencapai tahap CEFR C1 dalam tempoh percubaan 1 hingga 3 tahun bagi tujuan pengesahan dalam perkhidmatan. Kertas Putih Kesihatan bagi mengukuhkan sistem kesihatan negara dijangka dibentangkan di Parlimen pada November ini. Dokumen itu mengandungi cadangan penyelesaian secara berfasa bagi memperbaiki penyampaian perkhidmatan, pembiayaan, tadbir urus serta organisasi yang merangkumi tempoh 15 tahun. Ini soalan yang sangat-sangat penting untuk memastikan Kertas Putih ini dan juga cadangan reformasi sistem kesihatan awam adalah kalis masa depan ataupun future proof. Maknanya tak kiralah sesiapa yang menyandang jawatan Menteri Kesihatan, reformasi ataupun perubahan kepada sistem kesihatan awam mesti diteruskan. Sebab itu saya telah putuskan bahawa proses ini mesti dibawa
ke Dewan Rakyat dan juga ke Parlimen. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Tebrau Chung Xiao Yun. Jelas Khairi, Kertas Putih merupakan dokumen rasmi kerajaan yang akan menggariskan status masa, jurang dan kekangan yang dihadapi. Penyediaan Kertas Putih Kesihatan akan mengambil kira hasil serta syur pelbagai kajian sistem kesihatan yang telah dilaksanakan sebelum ini dan juga pandangan pihak berkepentingan termasuk rakyat melalui sesi libat urus. 33.2% atau lebih 1.18 juta kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIK Kids. Bagi populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun pula, 91.2% atau lebih 2.8 juta individu telah melengkapkan vaksinasi COVID-19. Mengikut laman susawang COVID Now, 94.4% atau lebih 2.9 juta individu daripada golongan remaja sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi populasi dewasa, 65.1% atau lebih 15.3 juta telah menerima dos penggalak. 97.5% atau lebih 22.9 juta individu daripada populasi dewasa telah lengkap vaksinasi. Manakala 98.7% atau lebih 23.2 juta individu pula menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Seorang remaja perempuan dari Pakistan yang mengalami gangguan otot sehingga menyebabkan kepalanya sengit selamat menjalani pembedahan untuk meluruskannya. Penderitaan dialami Ashvin Gul selama 13 tahun nyata sudah berakhir apabila dapat menjalani kehidupan normal seperti orang lain. Ashvin Gul disahkan mengalami cerebral palsy pada usia 8 bulan selepas terjatuh ketika bermain di luar rumah yang mengakibatkan lehernya cedera. Sejak itu, Ashvin hidup dalam kesakitan kerana tidak dapat menegakkan kepalanya dan berdepan kesukaran untuk makan, menggunakan tandas serta berjalan. Kisah Ashvin mendapat perhatian pada 2016 selepas satu artikel disiarkan di laman web berita dan menjadi tumpuan ramai. Susulan itu, laman dana sumber orang ramai GoFundMe telah dilancarkan untuk membantu keluarganya membayar wang pembedahan. Pada minggu lepas, Ashvin menjalani pembedahan di sebuah hospital di New Delhi dengan dana berjumlah $34,000 yang dikumpulkan melalui GoFundMe. Menerusi pembedahan selama 6 jam, doktor berjaya menyatukan tengkorak ke tulang belakang. Ketua Pasukan Pembedahan Dr. Krishnan berkata, matlamat utama adalah melegakan tekanan pada saraf tunjang. Ashvin bagaimanapun perlu terus memakai pendakap leher. Pernah digunakan sebagai pangkalan tentera ketika zaman Uthmaniyah, Istana Akra di wilayah Kurdistan Iraq kini dalam proses baik pulih. Istana itu mula dibina pada tahun 1859 dan sudah berusia lebih 163 tahun. Proses dilakukan dengan menggunakan bahan yang sama untuk membina Istana Akre. Untuk proses melepa, bahan yang digunakan ialah kapur, pasir dan simen putih. Campurannya dianggap lebih tahan lasak berbanding kebanyakan bahan binaan yang digunakan ketika ini. Sebelum ini, Istana Akre pernah digunakan untuk menempatkan beberapa pejabat kerajaan Iraq. Malah pada awal abad ke-20, ia pernah dijadikan sebagai penjara. Sebuah limuzin lama yang dibaiki semula diiktiraf sebagai kereta terpanjang di dunia. Limuzin dinamakan sebagai American Dream itu mencatat rekod sepanjang 30.5 meter. Limuzin ini dibina pada tahun 1986 oleh seorang peminat ubah suai kenderaan, Jack Alberg, dan ketika itu kenderaan terbabit berukuran 18.28 meter. Limuzin American Dream pernah muncul beberapa kali dalam filem Hollywood sebelum ditinggalkan terbiar di sebuah gudang di New Jersey selama bertahun-tahun.
sebelum diberi nafas baru oleh pemilik sebuah muzium automobil dari New York, Michael Manning, yang membuat keputusan untuk membaiki limousin berkenaan. Manning berkata kenderaan itu pada awalnya ditemui dalam keadaan yang teruk dengan dipenuhi lukisan grafiti, tingkap pecah dan tayar pancit. Bagaimanapun, akibat kekangan wang, rancangan Manning untuk membaiki limousin tersebut terbantut dan terpaksa dijual di laman eBay. Sebelum ia dibeli oleh seorang pemilik muzium kereta di Florida, dan Manning nyata tidak berputus asa apabila turut serta mengambil bahagian dalam kerja-kerja mengubah suai dengan memasang beberapa ciri baharu seperti helipad, kolam renang dan kolam air panas. Rekod dunia Guinness baharu dilakar limousin American Dream sebagai kenderaan terpanjang di dunia, iaitu berukuran 30.5 meter. Sukan, semangat berpasukan dan yakin kepada diri sendiri, itu dua elemen penting yang mahu diterapkan oleh Ketua Jurulatih Baharu Harimau Malaya Kim Panggon. Panggon semalam secara rasmi mengendali sesi latihan pertama skuad kebangsaan di Stadium Nasional Bukit Jalil. 25 daripada 30 pemain yang disenaraikan untuk kem latihan Harimau Malaya hadir melapor diri semalam. Namun dengan beberapa pemain masih kepenatan selepas aksi Piala FA, Ketua Jurulatih Kim Panggon akur belum dapat menjalankan sesi penuh kaedah latihan yang mahu diterapkan. Begitupun Panggon mengakui tidak sabar untuk menerapkan falsafah bola sepaknya dan 3 perlawanan di Singapura akan menjadi penanda aras awal imej terbaharu Harimau Malaya. Apapun, bagi Panggon, semangat berpasukan dan keyakinan diri terhadap kemampuan sendiri mahu disemai dalam setiap pemain. The team building, I was mentioned about team building. So give them back a confidence, especially they are good, but they don't trust that they are good. So I want to let them aware that they are good. So like a confidence themselves, trust themselves. So they are good first. So we try to build the confidence, and also game model important. Clearly know our game model, and also we will approach to the game planning as well. Di Singapura, skuad negara akan mengadakan 2 perlawanan antarabangsa Tier 1 menentang Filipina pada 23 Mac dan tuan rumah 26 Mac di Stadium Nasional Singapura sebelum berdepan kelab Liga Singapura Abirex Niigata pada 28 Mac di Stadium Jalan Besar. Sesi latihan skuad Harimau Malaya dijadual berlangsung selama 8 hari di Stadium Nasional Bukit Jalil sebelum pasukan berlepas ke Singapura 22 Mac nanti. Ke perkembangan bola sepak Liga Juara-Juara Eropah, selepas cemerlang merakam hat-trick membantu Manchester United menundukkan Tottenham Hotspur pada saingan domestik, ketajaman penyudah Cristiano Ronaldo sekali lagi diharapkan United berdepan Atletico Madrid di Old Trafford awal pagi esok. Hat-trick yang dilakar Ronaldo ketika United menundukkan Tottenham Hotspur 3-2 Ahad lalu menjadi sandaran pasukannya. Kecemerlangan itu akan berulang. United juga dijangka membariskan seorang lagi bintang Portugal, Bruno Fernandes, yang tidak tersenarai pada menentang Spurs. Pada pertemuan pertama di arena lawan, United pulang dengan keputusan seri 1-1 hasil jaringan penyamaan Anthony Elanga 10 minit sebelum whistle penamat. Sementara itu, kebimbangan mula dirasai pengendali Atletico Madrid, Diego Simeone dari Argentina, yang kehilangan 8 pemain akibat kecederaan dan pergantungan dengan United memiliki kelebihan beraksi di laman sendiri. Harapan kini disandarkan kepada 2 penyerang utama Luis Suarez dan Antoine Griezmann untuk menyinar. Memang kebimbangan Atletico berasas berdasarkan penguasaan United pada perlawanan pertama meskipun beraksi di tempat lawan. Bintang Rusia Denis Medvedev akan kehilangan status pemain nombor 1 dunia ia selepas tewas kepada pemain Perancis Gael Monfils pada kejohanan terbuka Indian Wells. Kesukaran Medvedev menentang Gael Monfils, pemain ke-28 dunia, mula terbayang apabila dipaksa bekerja keras pada set pertama sebelum menang 6-4. Set kedua menyaksikan kebangkitan Monfils yang menang 6-3 untuk mengheret perlawanan ke set penentuan. Dan Medvedev terus tenggelam pada set penentuan, tunduk 1-6 sekaligus tersingkir dari persaingan. Medvedev bakal kehilangan statusnya selaku pemain nombor 1 dunia. Dengan gelaran itu akan kembali dirampas bintang Serbia Novak Djokovic.
turut tersingkir pilihan ketiga Alexander Zverev dari Jerman yang tewas kepada pemain Amerika Syarikat Tommy Paul. Meskipun berjaya bangkit memenangi set kedua 6-4 selepas aksi serba tidak menjadi yang memberi kemenangan 6-2 kepada Paul pada set pertama, set penentuan menyajikan pertarungan lebih sengit dan Paul memastikan kemarahan menang 7-6 menamatkan pertarungan selama 2 jam dan 19 minit. Pemain pilihan ke-6 Matteo Berrettini dari Itali turut dipaksa bermain 3 set menentang lawan dari Denmark, Holger Rune. Namun Berrettini lebih bernasib baik melayakkan diri ke pusingan berikutnya dengan keputusan 6-3, 4-6 dan 6-4. Baik, aksi luncur salji melalui trek yang dibina di kawasan pegunungan mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Nohalifah Gani, salam hormat dan Assalamualaikum.